mula-mula. Kemudian wajib atas tiap-tiap mukallaf dituntut mengenai 20 sifat. Selepas daripada kita faham sifat Tuhan itu banyak tak terhingga, maka yang wajib kita tuntut ialah 20 sifat. Wajib tu wajib syarak, sopa dengan semayang, puasa dan sebagainya, wajib. Apabila kita tak belajar 20 sifat ni, kira dosa. Hak faham tu lain, baca tak faham lain. Yang dia tuntut suruh baca 20 sifat itu fardu ain. Selepas daripada itu pula, kata Imam Maturidi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bab ilmu usuluddin, dia kata sifat 20 itu dibahagi kepada 4. Sifat 20 itu dibahagi kepada 4. Jadi kita nak tahu pasal apa, itu soalan. Pasal apa nak bagi kepada 4? Jadi yang sebenarnya sifat Tuhan ni, yang 20 tu bukan semua sifat. Sifat Tuhan yang 20 itu bukan semua sifat. Yang kata sifat tu 7 saja, iaitu sifat ma'ani. Ada dia tulis di situ, sifat ma'ani. Nampak tak? Bagilah. Sifat 20 itu dibahagi kepada 4 bahagi. Soal, apa pasal sifat 20 tu nak dipecah kepada 4? Jawab dia, sebab bukan semua 20 itu sifat. Itu dia. Yang kata sifat tu 7 saja, nama dia sifat ma'ani. Apa dia ma'ani? Dia sebut di situ makna zat. Ma'ani itu makna. Makna bagi zat Allah Ta'ala, itu diri Tuhan. Sebab ma'ani. Kemudian dia kata, baca sifat, faham zat. Itu sifat 7 tu. Sifat 7 yang di bawah tu, qudrah artinya kuasa. Tulis di situ, qudrah artinya kuasa. Tuhan bersifat dengan kuasa. Iradah artinya berkehendak. Tuhan bersifat dengan kehendak. Kehendak apa? Kehendak pada menentukan alam ini untuk dilakukan atas kuasanya. Macam-macam jenis alam Tuhan ni, semua tu dalam ta'aluk kehendak dia.
kehendak Tuhan. Termasuklah diri kita sendiri. Diri yang ada la ni. Apa saja yang berlaku atas diri kita, semuanya itu atas kehendak Tuhan. Tidak ada kehendak lain. Tidak ada pilihan kita. Kita tak ada pilihan nak mengada dan nak mengerjakan satu-satu perkara, melainkan ke atas kehendak Tuhan. Itu dia. Kena ambil jelas yang tu. Iaitu kerja sifat iradah. Kerja sifat iradah menentukan sesuatu. Macam-macam jenis. Manusia lagu manusia, binatang lagu binatang, pokok kayu, langit, bumi, laut, darat, apa saja, semua tu perkara yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala atas kuasanya, mengikut apa yang dikehendakinya. Tidak ada kehendak lain. Apa yang ada dekat kita ni ialah gerak diam. Duduk, bangkit, berdiri, berjalan, tidur, makan, minum, semuanya tu adalah kehendak dia. Itu kena faham. Jangan cari sebab-sebab lain. Kalau kita cari sebab-sebab lain, itu nama dia syirik. Syirik kepada Allah. Orang yang syirik ini dosa besar. Ibadah dia tak diterima oleh Allah. Apa saja ibadah, sebenar-benarnya itulah penentuan Allah ke atas hamba-Nya. Sama ada senang susah, sakit sihat, kenyang lapar dan sebagainya. Ini nak baca sifat Tuhan yang bernama iradah atas kehendaknya. Hari-hari kita duk menerima kerja buat Tuhan. Tak ada kerja lain. Tak ada kerja yang lain melainkan kerja Allah. Sebab itu dikata la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan melainkan Allah saja. Barang siapa ada yang lain daripada Allah, syirik, menduakan Allah, semua ibadah ditolak. Mayang, puasa, zakat, haji, apa juga. Rugi besar. Kerana kita menduakan Allah pada apa yang berlaku di atas alam ni, termasuklah diri kita sendiri. Banyaklah perkara yang bersangkut, yang berlaku atas diri ni. Sebab itulah wajib tiap-tiap orang itu mengenai Allah. Mengenai Allah dengan memahami sifat-sifat dia. Di sini sifat dia ada 7. Kalau qudrah artinya kuasa, diambil daripada Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat berkuasa atas tiap-tiap satu. Quran lah kata. Kemudian ulama yang bernama Imam Maturidi. Ulama yang bernama Imam Maturidi, dia susun sifat-sifat Tuhan ni diambil daripada Quran.
untuk memudahkan kita ni nak belajar, nak faham. Kalau tidak pakai Quran saja kita tak dapat nak faham. Oleh itu inilah jalan dia. Jalan mengenal Allah. Baik. Sifat qudrah hati ni, inilah sifat 7 sifat saja daripada 20 sifat tu. 7 ya sifat Tuhan, tak banyak. Tak payah baca banyak-banyak. Tak payah baca. Tapi dah bila ada dalam bab kitab-kitab usul ni kena baca lah. Macam mana tak baca pula? Tapi fahamlah. Kalau dia bagi 4 tu tentu ada bahagian-bahagian dia. Jadi sifat Tuhan tu 7 ya. Qudrah, kehendak, iradah, qudrah kuasa, kehendak, iradah, kehendak, ilmu, mengetahui hayat hidup, samak melihat, basar, samak mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Itu dia. Inilah sifat. Mana hak atas tu, manakala hak atas tu qidam baqa bukan sifat. Di bawah tu kaunuhu qadiran, kaunuhu murid, itu bukan sifat. Yang kita nak tumpu, nak ambil faham pertama sekali sifat 7 ni. Bila 7 ni kita faham, semua boleh faham. Qudrah artinya kuasa. Dalam Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Iradah artinya kehendak. Tuhan yang menentukan sesuatu atas alam ini. Fa'alul lima yurid. Ya sajalah. Buat apa yang dia kehendaki. Bukan dia fikir ada apa tanya habaq kita. Dia tak pakat dengan manusia. Dengan siapa pun dia tak pakat. Dia buat apa yang dia mahu ya. Mau terima tak mau terima manusia ni, terimalah. Nak terima tak terima itu manusialah. Sebab itu kena-kena supaya kena terima. Mau tak mau kena terima. Yang ketiga ilmu. Tuhan tu bersifat dengan ilmu. Dalam Quran Tuhan kata innallah alimun bizatis sudur. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang di dalam hati-hati kamu semua. Sudah sebutnya kita ni, diri kita pun kita tak kenal. Hebat gitu ya. Tuhan dia kenal diri kita lebih daripada yang duk ada ni. Hak esok lusa sampai hari kiamat pun dia tahu kita ni. Benda tu tak ada lagi. Dia dah kenal lah. Dia tahu lah. Kau ni nak lalu atas siratal mustaqim. Cara kilat ke, cara merangkak ke, berlari ke, menyulong ke, dia tahu dah. Oleh kerana dia tahu itulah maka kita kena minta atas timbang tilik dia. Itu. Kemudian yang keempat, hayat artinya hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu Quran. Serahlah dirimu kepada Tuhan yang hidup dan yang tak mati. Hidup Tuhan tidak serupa dengan baharu. Yang kelima, sama mendengar. Tuhan bersifat mendengar.
Ya. Innallaha sami'un alim. Tuhan itu amat mendengar dan mengetahui. Dia dengar, dia tahu. Kita dengar, kita tak tahu. Burung bunyi, kita tahu bunyi, tapi tak tahu apa dia kata. Enjin motorkar pun bunyi, dia tahu. Dia bunyi, apa dia kata. Kita pakai dengar bunyi lah. Macam-macam. Tu hebatnya sifat Tuhan. Sebab tu kita jangan cakap keluar itu saja. Dia tahu. Dia bukan tahu dia rupa pun ada. Suara kita ni ada rupa. Dia nampak rupa. Ada yang cantik, ada yang huduh. Hak duk maki hamun tu punya busuk, kotor, rupa lah. Esok sampai akhirat dia baik. Hak duk mengarut, tuduh menuduh, dia main. Kita nanti tanya hang siapa? Teruk sangat ni nak main kacau aku. Aku duduk dalam lah ni, dalam siksa tak kira. Dia kata aku nak buat macam mana hang duk buat aku di dunia tu. Hang duk dengki khianat, tuduh menuduh, merapu, cakap bohong. Ni akulah ni. Hang nak buat. Aku nak pergi tambah mana? Aku duduk dengan hang lah. Hamai pula hak baca Quran, tasbih, zikir. Amboi, wanginya hang ni siapa dia? Cantik ni. Aku ni amalan hang. Aku nak main kat hang, duduk dengan hang. Itu cerita hal kerja Tuhan. Semua tu diterang oleh Rasul melalui hadisnya. Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Tuhan sangat melihat. Innallaha basirun bima ta'malun. Allah melihat dan tahu, dia mengetahui. Yang ketujuh, kalam, berkata-kata. Tuhan cakap. Jadi inilah sifat 20. Pecahan-pecahannya tinggal 7. Kemudian habis satu peringkat. Satu peringkat. Kemudian Tuhan jadi pula sifat ini kepada makhluk dia, hamba dia yang berakal. Hamba yang berakal. Siapa hamba yang berakal ni? Jin dan manusia. Kita ada ni. Kita ada sifat 7. Yang bangsa baharu yang Tuhan buat ada kat kita. Tuhan itu kuasa. Kita pun ada kuasa. Kuasa kita diibarat dengan riang, tenaga kita ni. Tenaga riang kita ni, itu nama dia kuasa pada kita ni. Kehendak, pilih memilih kita mau. Nafsu, suka yang tu, tak suka yang ni. Itu kehendak kita. Tuhan jadi sifat tu ada kat kita. Sifat kehendak. Tuhan jadi ilmu. Ada kat kita ilmu mangsa baharu, mangsa kita ni. Mengetahui daripada jahil kepada mengetahui, lepas ni lupa pula. Itu ilmu kita. Hayat, hidup. Kita hidup dengan nyawa, dengan nafas. Samak, mendengar. Kita mendengar dengan suara. Ada suara sampai angin bawa, kita boleh dengar. Orang duk cakap dalam hati dia, kita mana dengar. Tak ada suara. Itu semua kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Tuhan bersifat melihat, dia melihat. Dia tak berkehendak kepada cahaya, tak berkehendak kepada biji mata.
Itu Tuhan. Kita ada kalam berkata-kata. Berkata-kata dengan kita ni ada suara, ada huruf, ada makhrij. Kalau tak ada huruf, tak ada makhrij, jadi burung lah. Suara juga. Manusia tak boleh. Bila ada makhrij dengan huruf, kena sebut betul-betul huruf. Lebih-lebih lagi baca Quran. Jadi inilah sebabnya yang kita dituntut mengenai Tuhan. Sedangkan Tuhan tu ghaib, tak boleh nak dibanding, dicontoh. Tetapi dia jadikan sifat 7 ni bangsa baharu ada kat kita. Inilah tanda yang kata Tuhan tu bersifat dengan sifat ma'ani. Sifat yang 7. Boleh kenal? Boleh kenal Tuhan. Dosa besar orang yang tak kenal. Sebab tanda dah aku bagi. Macam mana tak kenal? Tuhan kata, aku pun ada sifat tu. Aku jadi kepada kamu, tapi sifat aku qadim. Sifat aku mukhalafah, tak sopan dengan sifat kamu. Tapi aku jadikan kepada kamu untuk mengenaikan aku. Di sinilah kita kata bersalahan Allah Ta'ala itu dengan sekalian yang baharu. Yang ni lah sifat ni, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nu hak di atas tu, sifat salbiah, hak nombor 3 tu. Dia kata gitu. Dia nak menerang yang ni lah. Baik. Ni satu peringkat. Dia ada 6 ni. Hak yang ni saja. Kalau pakai dengar saja, awal. Lepas tu tak balik usaha mengkaji balik pun tak boleh, tak dengar, tak faham. Tinggal gitu ya. Sebab itulah dikehendaki kita faham sifat-sifat Tuhan. Lepas tu buat banding yang ada pada kita pula. Baik, sifat yang 7 ni, ingat, kita dah ada tiga bahagian dah yang kita lalu dalam ilmu ni. Pertama, kita mengaku bahawa sifat Tuhan tu banyak tak terhingga, satu bahagian. Yang kedua, kita mengaku pula dalam banyak tak terhingga tu tak wajib dia ambil tahu. Yang wajib 20 sifat saja. 2. Yang ketiga, 20 sifat tu bukan semua sifat. Sifat tu 7 saja. 3. Gitu. 3 bahagian. Kemudian nak masuk yang keempat. Nak masuk yang keempat pula. Yang keempat, sifat yang 7 ini dia menumpang pada zat dia. Sifat yang 7 ni dia berdiri dengan zat Allah. Sifat Allah dia berdiri dengan sifat zat Allah. Dia tak boleh duduk sendiri dia. Sifat apa pun tak boleh. Dia kena menumpang. Baharu pun sopan. Warna-warna yang ada, yang kita pandang macam-macam warna. Hijau, merah, kuning, putih, hitam. Itu nama dia sifat. Dia boleh ke duk terawang-awang? Dia kena hinggap. Kalau dia hinggap di baju, jadilah baju tu diri dia, kain.
Ada macam-macam kala warna baju ni, kain. Kalau dia duduk daun lah nama diri dia, hijau. Macam-macam sifat. Tuhan jadi baharu pun kutu. Sifat baharu dia tak boleh duduk terawang itu. Dia kena hinggap. Sebab sifat Tuhan sendiri dia berdiri dengan zat dia, iaitu 7 sifat ni ada pada zat wajibal wujud. Tu yang wabarah, yang keempat. Yang keempat. Yang kelima, bahagian yang kelima baru baca sifat ni ya, tapi lain. Yang kelima, Allah zat wajibal wujud, zat Tuhan tu, dia buat alam ni melalui sifat 7 ni. Dia buat alam ni dengan sifat 7 ni. Kita kata Allah Ta'ala buat alam ni semua, mengaku macam mana ilmu dia, tak tahu. Dia buat alam ni, zat yang buat. Zat tu nama apa? Nama Allah. Allah lah yang buat. Dia buat dengan sifat apa? Sifat 7 ni. Yang keempat. Gitulah, jadilah banyak 4 dulu sampai 6. Faham tak? Inilah sifat Tuhan 7. Ada pada kita, Tuhan buat. Bila ada pada kita, jadi tanda lah. Nak mengenai sifat Tuhan. Bila kita kenal sifat Tuhan yang 7 ni, maka yang kata zat itu, inilah zat Allah Ta'ala, dibaca 7 sifat. Inilah diri dia. Hak diri dia tak boleh dibanding, dibayang, dicerita. Yang boleh diterang ialah sifat saja. Faham sifat 7 ini, inilah zat wajibal wujud, nama dia Allah. Sembahlah, minta doalah kepada Allah, sujudlah kepada Allah. Jangan duk bunyi Allah Allah saja. Tak mana duduk orang. Rugi besar. Quran tu ada kita, Nabi pun dah sampai, kita pun buat amal. Baik. Itu dia. Sifat, nama dia sifat ma'ani. Habis. Boleh faham dah. Kemudian di bawah tu apa pula? Ada 7 pula lagi sifat. Yang ni bukan sifat. Yang ni bukan sifat. Dia kata apa di situ? Yang keempat nama dia ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Apa dia ma'nawiyah? Kelaku. Kelaku. Tiap-tiap sifat ada kelaku. Termasuklah diri kita sendiri. Diri kita ni, sifat kita, contoh dia mata. Mata tu sifat yang ada pada kita. Sifat mata. Dia ada kelaku. Apa kelaku dia? Pejam, celek, jegir, macam-macam kelaku. Hak pejam celek tu bukan mata, tu kelaku mata. Ilmu ni dia atok bagi jelas lah. Kalau pakai bercakap itu saja, tak faham lah. Pejam celek jegir itu kelaku mata, bukan mata itu. Mata tu satu sifat yang ada pada diri kita. Dia ada kerja dia. Mata.
Sebab tu selalu kita bercakap, ni orang nak fikir, dia fikirlah. Cerita kawan tu aksiden di jalan motor apa pun, dia mai cerita kat kita, kawan tu tadi ni aksiden. Kita kata siapa tengok? Siapa tengok? Kawan yang tengok tu nama Mat. Mat lah tengok. Ada pula mata Mat tengok. Orang tak pernah kata macam tu. Siapa tengok? Mata Mat lah tengok. Ni tak boleh berkawan orang macam ni. Orang tak kata mata Mat tengok. Orang kata Mat lah tengok. Aksiden tadi. Itu kelaku dengan sifat. Itu satu contoh, banyak sangatlah yang nak kena ambil faham. Kalau nak kenal Tuhan, kalau nak sebut boleh sebut dah. Ma'nawiyah artinya kelaku zat. Ma'nawiyah ni dia duduk di mana? Kaunuhu qadiran, dia bergantung dengan kudrah. Kaunuhu muridan, dia bergantung dengan iradah. Kaunuhu aliman, keadaan yang mengetahui, dia bergantung dengan ilmu. Kaunuhu hayyan, keadaan yang hidup, dia bergantung dengan hayat. Kaunuhu sami'an, keadaan yang mendengar, dia bergantung dengan sama'. Kaunuhu basiran, keadaan yang melihat, dia bergantung dengan basar. Kaunuhu mutakalliman, dia bergantung dengan kalam. Dia ni sabit, dia bergantung dengan nama ma'nawiyah ini, dia bergantung dengan ma'ani. Habis. Saya nak buat contoh diri kita, nak bagi faham. Kita ni ada roh, ada nyawa. Siapa pun tak tahu. Ini semua ada, orang tahu kita ada. Nyawa roh kita tu dikira sifat ma'ani kita. Yang kita ma'ani Tuhan tadi, Tuhan lah. Nyawa roh kita tu adalah sifat ma'ani kita. Dia duduk dalam. Dia diri yang sebenar. Diri kita yang sebenar. Kemudian tubuh badan zahir ni ada kaki, tangan, mata, telinga, semua. Yang ni nama ma'nawiyah kita. Tuh, baca ma'nawiyah tu. Ni contoh ya. Contoh boleh nak bagi faham ya, bukan betul. Mana boleh dia bagi betul Tuhan kita. Tapi nak bagi faham. Jalan boleh tak salah. Tubuh badan kita, mata, telinga, kaki, tangan ni dia kira ma'nawiyah bagi kita. Dia menumpang pada roh. Tubuh badan kita ni dia menumpang dengan roh, dengan nyawa kita. Lah ni kita duduk melihat. Siapa melihat? Mata ke? Macam mana? Yang melihat tu roh. Roh di dalam melihat. Dia melihat dengan apa? Dengan biji mata. Yang mendengar itu roh, nyawa kita. Dia mendengar dengan apa? Dengan telinga. Dia kaki tangan kita ni boleh bergerak. Siapa gerak? Ialah roh. Kita boleh menyaksi roh untuk gerak. Ni lala ni. Satu hari Tuhan cabut roh, tinggal badan. Mata ada tak ada? Ada. Telinga ada tak ada? Ada. Tangan kaki ada tak ada? Ada. Awak tak bergerak. Sifat ma'ani dah tak ada. Roh dah tak ada. Tempat dia menumpang dah tak ada.
tempat dia menumpang dah tak ada peluang. Itu baru kita lah betul lah. Kerja buat kita lala ni apa juga, sama dalam segi cari makan, sama dalam segi ibadah, rokok, sujud, semuanya tu roh yang main peranan. Sebab itu roh diisi dengan ilmu. Ilmu tu boleh ada, boleh tak ada. Dulu jahil, belajar pun kenal sikit, lepas ni lupa pula, barulah boleh buat ibadah. Yang duk rokok sujud tu takkan tubuh badan, roh. Tapi kalau roh badan tak ada, dia tak boleh lah nak rokok sujud. Dia tak boleh. Tuhan tak perintah atas roh buat ibadah pada Tuhan. Tuhan perintah atas diri yang mempunyai badan dan roh. Kemudian kita pun rokok lah, kita pun rokok lah, kita pun sujud lah. Kata roh, hang nak badan, hang nak sujud, sujudlah, aku nak pergi ke lain. Melayang atau tu sampai mana-mana dia boleh pergi. Yang kawan ni duk gelut lah, tunduk bangkit. Nak jadi apa lagu tu? Sia-sia ya, takut. Dia kena serta. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang semayang hal keadaan khusyuk, itu kerja dalam. Kalau tak khusyuk bukan dah semayang lah, rawat ya. Quran kata, itulah jalan-jalan yang kita nak menghadap Allah daripada dunia sampai akhirat besok. Satu jalan. Itulah. Jadi ma'nawiyah ni pada hak Tuhan, dia bergantung pada ma'ni Tuhan. Ma'nawiyah, ma'ni tu pun bahasa tu pun kena ambil faham. Sebab tu saya buat contoh asal ni. Habis. Yang kata kelaku tu, kita boleh lihat. Sama ada manusia kita pun kita boleh tahu, nampak kelaku. Sama ada Tuhan pun kita nampak kelaku. Nah, kelaku tu dia zahir. Sopar orang sakit duk berjalan melelong tu, kita tahu kata dia sakit, kelaku melelong. Sakit apa? Sakit apa tak tahu. Sakit apa tak tahu, kena tanya dia. Tapi dengan pucat dia, dengan melelong dia tu, kita kata dia ni sakit ni. Makna kelaku sudah zahir, pasal tak tahu. Gitu. Pada hak Allah Ta'ala, dia buat alam ni punya besar, hebat, langit tak ada tiang. Ini menunjuk kata orang yang buat ni berkeadaan, keadaan yang berilmu, keadaan pandai sungguh. Yang tu lah kita dapat. Macam mana dia pandai, ilmu dia mana tahu. Sampai begitu penyaksian, baru nak kata asyhadu, aku naik saksi apa? Ni nak nampak semua. Ribut, taupan, hujan, panas. Ini kerja-kerja Tuhan, nampak kelaku dia. Sifat dia kita tak tahu, diri dia pun kita tak tahu. Tapi kelaku-kelaku dia kita boleh tahu. Kehebatan, kesempurnaan kerja buat dia. Apa pasal tak boleh lihat? Kalau kita dapat faham sikit sebanyak, ketika tu barulah kita kata subhanallah. Rupanya ada sasaran. Jangan bunyi di sini saja. Jangan bunyi subhanallah di mulut saja. Sia-sia, tak ada apa.
Pahaman kena ada. Ni. Itu dia kata ma'nawiyah, kelaku bagi sifat ma'ani. Oleh kerana sifat ma'ani tadi dia berdiri dengan zat, maka ma'nawiyah itu kelaku zat. Kelaku Allah, zat yang bernama Allah. Boleh. Itu ya. Itu jalan ilmu. Kalau tak baca ni sampai bila tak tahu. Hak nak konden ada. Baca sifat 20 berapa lama. Orang lain akan baca dah. Antu baca apa? Baca lagu dia boleh. Itu dia. Habis Muhamdi dekat tu, Muhamdi tak ma'nawiyah. Kita nak naik ke atas balik. Naik ke atas balik jumpa dengan sifat salbiah. Sifat salbiah dia ada 5. Sifat salbiah dia ada 5. Apa arti salbiah? Ini semua bahasa Arab. Apa arti salbiah? Jawab dia, salbiah itu yang pertama khabar. Sifat salbiah ni khabar. Dia nak habang apa? Pertama dia habang pasal wujud tu macam mana. Yang kedua dia habang salbiah tu apa dia. Ma'ani tu apa dia. Dia habang pula ma'nawiyah tu lagu mana. Depa ni lah habang. Sifat 5 ni lah habang. Bila kita faham barulah dengar. Tak faham tak dengar. Tak faham bila tak dengar. Dengar. Pertama dia habang tentang wujud. Wujud dia masuk dalam sifat nafsiyah. Wujud itu nafsiyah. Nafsiyah itu diri. Mai kat kita ni nafsu. Nafsiyah yang ada pada Tuhan. Diri kita ni nama nafsu. Diri lah. Diri. Itu nafsiyah itu diri. Dia wujud. Yang wujud tu apa dia? Tadi kita baca sifat, yang wujud tu sifat. Sini yang wujud tu zat. Macam mana faham zat? Zat ni tak boleh bayang, tak boleh baca, tak boleh banding-banding. Tapi boleh faham melalui sifat salbiah ni. Pertama dia habang zat Allah Ta'ala tu qidam, wal awwal wal akhir. Zat Allah Ta'ala itu ada dengan tak ada mula dan tak ada kesudahan. Itu zat. Yang tu yang kita dapat tahu. Yang tak ada mula dan tak ada akhir. Qidam dan baqa. Qidam huwal awwal wal akhir. Baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali liwal ikram. Dua ayat Quran tu dialih bahasa dia dengan qidam dan baqa. Qidam dan baqa ni cerita yang kata sebenar-benar wujud dalam alam ni, sebenar-benar wujud di atas alam ni, dalam alam ni hanya qidam baqa saja. Yang tak ada mula, tak ada akhir, itulah wujud. Lain benda tu semua tak wujud. Kita tak wujud lah. Sebab kita ada mula, ada akhir. Sebelum Tuhan jadi tak ada. Selepas ni tak ada pula. Tak ada lah nama dia. Yang sebenar-benar ada itu qidam dan baqa, itu zat Allah Ta'ala. Macam mana ada tak tahu. Ada tak ada mula, tak ada akhir. Quran abang itu. Faham? Itulah wujud. Manusia ni semua faham kata Allah Ta'ala itu wujud. Manusia ni semua kata Allah Ta'ala wujud.
Orang kafir pun kata Allah Ta'ala ada. Tanya lah. Orang kafir pun Allah Ta'ala kata ada. Orang kafir tu pun kata Allah Ta'ala ada. Sebab Quran apa? Wasa'altum ma khalaq, dijadikan oleh Allah Ta'ala, ditanya apabila ditanya kamu siapakah yang menjadi langit dan bumi. Man khalaqas samawati wal ard, barang wahai Muhammad, apabila ditanya kamu siapakah yang jadi langit bumi. Benda tu diturun semasa orang-orang kafir Quraisy, untuk dituju kepada kafir Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, bila ditanya mereka siapa yang jadi langit bumi, mereka pun kata Allah, la yaqulanna Allah. Orang kafir pun kata ada. Bila kata Allah, ada lah. Jadi dalam pengetahuan manusia semua mengaku ada Tuhan. Yang kita ni orang Islam berpegang dengan Quran, dituntut bila kata ada tu kena faham macam mana. Jangan pakai ada saja. Macam mana faham yang dikhabar oleh Quran tu, barulah ada beza pengakuan orang kafir dengan orang Islam. Tidak, tak ada beza. Makan minum semacam, buat kerja semacam, beranak pinak semacam. Tentang ada Allah Ta'ala ni saja tak tahu beza. Mana ada beza? Inilah datang khabar ni. Yang sebenar-benar wujud itu qidam dan baqa. Lain tu tak ada. Lain siapa pun tak ada. Ini ajaran sesat kan ni? Ni ajaran sesat kan ni yang kita semua duk ada tapi kita tak ada. Mula kita pun nak berhenti. Dah ada sesat, susah belajar. Ada. Kemudian datang pula khabar daripada sifat salbiah yang ketiga. Dia kata apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah, bersalahan, tak serupa Allah Ta'ala dengan baharu. Laisa kamislihi syai'un. Quran kata Tuhan tu tak serupa dengan baharu. Kalau gitu baharu ni ada lah. Dia apa? Betul lah baharu ni ada lah. Kita pun ada lah tang ni. Bila baca sifat ni kita ada lah. Baca sifat atas tadi kita tak ada. Nah kita ada. Sebab tu dia kata tak serupa Allah Ta'ala itu dengan baharu. Akal manusia ni bila dia boleh beza di antara satu dengan satu, makna dia kenal. Itu sifat akal. Tanya dia kayu ni panjang ke pendek. Kalau panjang dia kata panjang, dia kenal. Kalau sampai panjang pendek pun dia tak kenal, minta maaf karut ni. Dia kena tahu panjang dengan pendek, kecil dengan besar, jauh dengan dekat, dia tahu. Dia tahu betul, kenal lah. Tu nama kenal. Ni Tuhan bila dia kata Tuhan tu tak serupa dengan baru, kenal lah. Nak kenal lagu mana lagi? Dia tak serupa. Apa yang tak serupa pada sifat yang 7 tadi? Sifat yang 7, qudrah, kuasa tak serupa. Kehendak pilih memilih Tuhan saja yang kuasa pada memilih, tak ada.
ilmu pun tak sopa, hidup tak sopa, mendengar melihat berkata tak sopa. Tak sopa. Tak sopa. Ada. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawa, bersalahan tak sopa Allah Ta'ala itu dengan sekalian yang baharu. Apa yang tak sopa, wujud dia tak sopa, zat dia tak sopa, sifat dia pun tak sopa. Sifat 7 tadi ada saja. Kerja buat pun tak sopa. Itu nama dia tak sopa. Di sini zikir dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu orang duk zikir subhanallah, subhanallah. Sinilah Maha suci Tuhan, Maha suci Tuhan, Maha suci Tuhan. Tak ada banding, tak ada lintah apa, Maha suci. Subhanallah tu main dari sinilah ibu dia. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Bukan berdiri daripada duduk, tapi wujud dia dengan sendiri. Wujud hak atas tu qiyamuhu lah bang. Wujud tu dengan sendirinya. Mana? Inna Allaha laghaniyun 'anil 'alamin. Itu dalil dia. Sungguhnya Allah Ta'ala tu maha kaya bagi sekalian alam. Kalau dia kaya, dia tak berhajat apa-apa. Kat kita pun dia tak berhajat. Tuhan tak berhajat kat kita sikit pun. Kalau sembah dia banyak mana pun dia duduk macam tu lah. Kalau tak mau sembah dia pun dia tak kurang apa. Yang kena kita. Itu faham dia. Yang kelima, wahdaniyat, asa. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu asa. Zat dia asa, sifat dia asa, perbuatan dia asa. Ni kerja-kerja buat dia semua satu ya ni. Manusia, binatang, jin, langit, bumi, satu ya. Tu kena faham. Inilah sifat khabar. Dia nak habaq tentang zat wujud tu lagu mana. Dia nak habaq sifat ma'ani yang 7 tu macam mana. Dialah menceritakan. Itulah cara baca sifat 20. InsyaAllah kita ni perasan 7 hari bulan pula, kalau tak salah saya. Kita terang sekali lagi. Buat setakat ni berhenti dekat tu. Berhenti ya. Ada apa dia? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركات الصلوات السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الصلاة السلام السلام اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخل جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان